Assalamualaikum, saya Nurul Fitri binti Kamaluddin, nombor KBJ 231510933 akan menerangkan definisi sporotrikosis. Sporotrikosis merupakan penyakit berjangkit yang disebabkan oleh kulat yang dipanggil sporotrix. Kulat ini hidup di seluruh dunia, iaitu pada dalam tanah dan pada bahan tumbuhan seperti lumut sphenium, semak mawar dan juga jerami. Terdapat 3 jenis sporotrikosis, iaitu subcutaneous sporotrikosis pada kulit, pulmonary sporotrikosis pada paru-paru dan juga disseminated sporotrikosis. Baiklah, saya Nur Hamimi Fatihah binti Muhammad Zulkifli, bernombor KBJ 231510945 daripada Seksyen 12, akan menerangkan berkaitan dengan punca-punca sporotrikosis dan juga morfologinya. Punca-punca sporotrikosis ialah, sporo ini ialah penyakit yang mudah menjangkiti haiwan peliharaan seperti kucing dan juga anjing. Kebiasaannya, haiwan yang terdedah kepada aktiviti luar lebih mudah dijangkiti penyakit ini menerusi kulat sporo. Kulat tersebut akan masuk ke dalam badan melalui mulut atau luka yang terbuka ataupun kedua-duanya sekali, dan luka tersebut tidak akan kering walaupun sudah dirawat. Kucing dengan penyakit sporo lebih dikenali sebagai jangkitan sporotrix brasiliensis, sering mengalami luka di wajah mereka. Selalunya terjadi di sekitar hidung. Luka ini boleh terjadi akibat pergaduhan yang berlaku dengan kucing lain yang sudah dijangkiti oleh kulat sporo. Oleh itu, kucing menjilat di sekitar luka yang dijangkiti pada bahagian badan mereka apabila memindahkan penyakit kulat tersebut ke bahagian wajah dan mulut. Antara ciri-ciri jangkitan penyakit kulat ini adalah kecenderungan untuk meningkat menjadi wabak dalam kalangan kucing yang berpotensi tinggi untuk menular terhadap manusia. Jadi sporo ini pun boleh sama sekali untuk menular dalam kalangan manusia. Cara jangkitan pada manusia adalah melalui sentuhan, gigitan dan cakaran kepada manusia. Bagi aspek tubuh badan manusia, kesan daripada jangkitan kuman sporo ini hanya dapat dirasai selepas 2 bulan, iaitu melalui simptom-simptom seperti bengkak dan bisul. Selain itu, kegagalan untuk mendapatkan rawatan segera mampu menyebabkan bisul-bisul ini tumbuh di sepanjang nodus limfa manusia. Malah lebih teruk lagi apabila ia merebak dalam paru-paru dan seluruh badan, akhirnya menyebabkan kematian kepada manusia yang dijangkiti oleh virus sporo. Sekarang kita beralih kepada morfologi bagi penyakit sporotrikosis. Morfologi Sporotrix kenki boleh didapati dalam salah satu daripada 2 morfologi, iaitu hifa atau yeast. Bentuk hifa terdapat dalam persekitaran pada tumbuhan dan bahan yang merebut. Apabila kulat membuat peralihan menjadi perumah, morfologi yeast mendominasi. Hifa apabila berada di persekitaran atau ditanam di makmal pada suhu 25 darjah Celsius, ia akan menganggapnya sebagai bentuk hifa. Secara mikroskopik, filamen adalah jelas dan koloni adalah lembap, berkulit hingga badu dan mempunyai permukaan yang berkedut. Warnanya putih pada mulanya dan mungkin berubah warna dari semasa ke semasa menjadi kepada coklat gelap. Warna seakan-akan lilin yang kotor. Secara mikroskopik, hifa tersusun kira-kira 1 hingga 2 aun diameter. Conidia berbentuk bujur dan kelihatan seperti kaca hyaline. Mereka mungkin tidak berwarna atau berwarna gelap. Conidia kadang-kadang dirujuk sebagai menyerupai bunga. Kita akan lihat pada yeast pula. Pada 37 darjah Celsius, sama ada dalam makmal atau dalam tisu perumah, ia akan menganggap bentuknya yeast. Secara mikroskopik, bentuk yeast tumbuh sebagai koloni, putih licin atau putih pudar. Secara mikroskopik, sel yeast adalah 2 hingga 6 aun panjang dan menunjukkan morfologi berbentuk cerut yang memanjang. Itu sahaja untuk morfologi. Baiklah, saya Malaysia Mifil Soni binti Muhammad Zaki, bernombor KPJ 231510950 akan menerangkan tentang epidemiologi.
Epidemiologi sporotrikosis melibatkan kajian mengenai penyebaran, punca, faktor risiko dan kawalan penyakit ini. Sporotrikosis biasanya berkaitan dengan sentuhan langsung dengan tanaman, tumbuhan atau haiwan yang terinfeksi. Faktor risiko termasuk pekerjaan dalam sektor pertanian atau kehutanan. Pengurusan yang baik melibatkan langkah-langkah pencegahan cedera, perlindungan semasa bekerja di luar dan rawatan perubatan yang betul jika berlaku jangkitan. Di negara luar, wabak sporotrikosis telah berlaku di kalangan orang yang paling banyak menyentuh sphagnum atau dikenali sebagai lumut, seperti pekerja perhutanan di tapak semaian pokok dan pekerja pusat taman. Wabak sporotrikosis yang berterusan berlaku di beberapa bandar di luar negara di mana jangkitan telah menjadi biasa pada kucing luar dan boleh merebak melalui gigitannya atau cakaran. Insiden sporotrikosis tidak diketahui dengan tepat, tetapi dianggarkan 200 hingga 250 kes berlaku setiap tahun. Wabak besar yang dikaitkan dengan lumut sphagnum sporotrikosis berlaku di seluruh dunia dengan kawasan tumpuan hyperendemicity. Di negara maju, sporotrikosis paling biasa di kalangan orang dewasa, walau bagaimanapun di kawasan tropika dan kawasan hyperendemicity. Sporotrikosis mungkin lebih biasa pada kanak-kanak dan remaja. Sekarang saya akan menerangkan tentang tanda dan gejala sporotrikosis, iaitu yang pertama, jenis sporotrikosis iaitu subcutaneous sporotrikosis. Akan adanya benjolan kecil yang berwarna merah muda dan keungguan tetapi tidak menyakitkan. Infeksi ini akan menyebar ke limpa, tulang, paru-paru dan juga otak. Sporotrikosis yang kedua iaitu pulmonary sporotrikosis akan menyebabkan kita batuk, sesak nafas, sakit dada dan juga demam. Seterusnya, sporotrikosis yang seterusnya ialah disseminated pada jangkitan pada otak akan menyebabkan kita sukar berfikir, sawan, sakit kepala dan juga berisiko jangkitan pada paru-paru yang akan menyebabkan kita sukar bernafas. Salam sejahtera, saya Nicole Natasha Nelson, nombor ID KBJ 2315100962 akan membentangkan nursing diagnosis bagi sporotrikosis. Yang pertama adalah gangguan aktiviti harian berkaitan dengan sporotrikosis dibuktikan dengan kesukaran memegang barang. Seterusnya, kesakitan berkaitan dengan proses penyakit dibuktikan dengan sporotrikosis di lengan. Seterusnya adalah nursing diagnosis potential. Potensi infeksi luka berkaitan dengan gangguan integriti kulit. Akhir sekali, defisit pengetahuan berkaitan dengan penjagaan persekitaran. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya Anshatin daripada Seksyen 12 akan menerangkan mengenai prevention sporotrikosis. Yang pertama ialah pakai sarung tangan, baju lengan panjang dan seluar apabila mengendali haiwan yang mungkin terdedah oleh kulat sporo. Seterusnya ialah bersihkan dengan segera dan tutup sebarang luka atau cala untuk mengelakkan kulat daripada masuk melalui luka yang terbuka. Seterusnya ialah basuh tangan dengan bersih dengan menggunakan air dan sabun selepas melakukan sebarang aktiviti yang melibatkan sentuhan dengan bahan yang berpotensi tercemar. Akhir sekali ialah jika mempunyai simptom jangkitan, dapatkan rawatan daripada pegawai kesihatan yang profesional untuk panduan dan langkah berjaga-jaga yang bersesuaian. Hai, Assalamualaikum. Saya Fatimah Adira binti Zainal Abidin. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengurusan perawatan. Suntikan melalui intravena. Ubat yang digunakan pada permulaan awal penyakit ini ialah ubat amphotericin B. Pengubatan penyakit ini memakan masa hingga 1 tahun. Persekitaran, elakkan dari pegang kucing jika terdapat luka kecil pada anggota badan kerana akan menyebabkan infeksi lebih teruk.
pemberian ubat secara oral, ubat yang sering digunakan adalah intraconazole yang diminum selama 3 hingga 6 bulan. Selain ubat intraconazole adalah ubat SSKI, iaitu ubat supersaturated potassium iodide. Tetapi ubat SSKI ini tidak boleh digunakan pada ibu mengandung kerana ia boleh menjejaskan janin. Okey. Prognosis adalah sangat baik pemulihan lengkap selepas terapi. Walaupun tindak balas terhadap terapi mungkin berbeza-beza, sporositosis pulmonari boleh menyumbang kepada penurunan fungsi paru-paru pada pesakit COPD. Infeksi yang merebak di paru-paru perlu membuat pembedahan dengan segera kerana ia boleh menyebabkan kerosakan pada paru-paru yang mengakibatkan infeksi pada di sekitar paru-paru. Baiklah, itu saja daripada kami semua.